Ayatnya berbunyi, Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Okey. Terjemah ala, ketahuilah. Terjemah ala, ketahuilah. Inna bahawasanya lillah, bagi Allah lah. Lillah, bagi Allah lah. Okey. Ma, apa yang fis samawati wal ard. Ma, apa yang fi, di. As-samawati, langit-langit. As-samawati, langit-langit. Wa, dan. Al-ard, bumi. Al-ard, bumi. Ala, ketahuilah. Ala, ketahuilah. Inna, sesungguhnya. Wa'dallah, janji Allah. Wa'dallah, janji Allah. Haqqun, adalah benar. Haqqun, adalah benar. Wa, dan. Lakinna, tetapi. Aktsarahum, kebanyakan mereka. La ya'lamun, tidak mengetahui. Okey, Puan Izawani, terjemahkan ayat pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawasanya bagi Allah lah apa yang di langit-langit dan bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah adalah benar dan Recording stopped. tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Puan Izawani tiba-tiba jadi host sekarang. Mungkin Tuan Sofi terkeluar ke apa ke. Jadi boleh tak Puan Izawani pergi kat participant? Boleh? Okey, buat saya jadi balik. Okey, dah. Mungkin Tuan Sofi terkeluar ni, tak rasa saya. Tuan Sofi dia terkeluar, automatik dia orang lain jadi host. Okey. Semula Puan Izawani? Semula boleh? Sorry. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawasanya bagi Allah lah apa yang di langit-langit dan bumi. Ketahuilah sesungguhnya janji Allah adalah benar dan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey. Apa really ayat ni? Terima kasih Puan Izawani. Allah kata ketahuilah, Allah memiliki apa yang ada kat langit, apa yang ada kat bumi. Janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kenapa Allah cakap macam ni? Sebab orang kafir kat akhirat nanti, kalaulah dia ada 100 juta bilion ringgit, dolar US ke apa-apa dia ada, dia tetap akan sanggup gadaikan semata-mata untuk selamatkan diri dia. Dia akan sanggup tebus dengan harta yang banyak tadi, dia bagi pada Allah semata-mata untuk selamatkan diri dia. Tolong baca boleh Puan Zakia ayat terakhir minggu lepas. Boleh Puan Zakia? Ayat yang ke-54. Surah yang sama ni ke Ustaz? Ya, surah yang sama. Surah Yunus. Surat berapa ya? Saya ni muka surat tak jumpa gini. 215. 215. Ayat atas ni. 215 ayat atas ni. Ayat atas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang surat 215 ya, 215 ya, Puan Razila, 215. Okey. Ayat 54 ni saya nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentulah dia rela menebus dirinya dengan semua itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya kerana mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diputuskan hukuman di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi. Terima kasih Puan Zakia. Sama Ustaz. Kalau manusia, dia raja ke, dia agung ke, dia menteri ke, dia hakim ke, dia ketua hakim negara ke, dia berhajat tak pada duit? Dia berhajat tak pada harta benda? Dia suka tak ada duniawi? Dia suka. Jadi kalau kita banyak duit, tak kisahlah siapa pemerintah kat negara kita pun, kita bagi apa yang dia suka, dia boleh lepaskan kita yang bersalah. Contoh,
Okey? Kita patutnya bersalah, kita patutnya disabitkan bersalah, tapi kita banyak duit, kita banyak harta, kita boleh bayar semua hakim-hakim, kita boleh bayar semua lawyer-lawyer, kita boleh bayar semua ketua-ketua polis, ketua askar, ketua SPRM, PDRM, semua kita boleh bayar. Dan mereka semua ambil. Contohlah ni, bukan nak kata semua. Kenapa? Saya pun kalau saya jadi salah satu ketua-ketua yang saya sebut tadi, bukan boleh jadi saya ambil. Sebab sifat manusia memerlukan. Sifat manusia memerlukan. Mungkin 100-200 dia boleh tolak, tapi dengar amount yang Masya Allah, boleh tak dia terima? Boleh. Sebab apa? Manusia. Orang tu bersalah. Dia memang bersalah pun. Polis kata dia bersalah, ketua polis kata dia bersalah, SPRM kata dia bersalah. Hakim pun ikutkan, kalau ikutkan undang-undang, memang semua lawyer-lawyer tahu dia patutnya bersalah. Tapi dia bayar hakim, dia bayar lawyer, semua dia bayar. Boleh lepas tak? Boleh lepas. Kenapa boleh lepas? Sebab manusia yang dia bayar tadi, semua berhajat pada wang. Sebab tu ada sahabat saya, arwah Datuk Malik. Dia kata, orang kaya-kaya ni dia tak kisah pun siapa pemerintah, siapa hakim. Sebab dia kata apa? Kalau dia manusia, kita tengok dia suka apa. Kita bagi apa dia suka. Suka duit, bagi dia duit. Suka makanan, bagi makanan. Suka bercuti, kita sponsor dia bercuti. Dengan syarat dia kena tunailah apa kita nak. Kalau dia hantu, kita semayang banyak-banyak. Nanti dia lari lah. Atau keluar istinang, nang butinang, koi buti koi. Orang bukan orang, hantu bukan hantu. Itu yang susah sikit lah. Ni ada istilah dia. Kata dia saja tu. Kalau orang, kita apa susah. Tengok apa dia suka, kita bagi apa dia suka. Nanti selesai masalah. Kalau dia hantu, kita semayang banyak-banyak. Nanti dia lari lah. Yang susahnya bukan orang. Dia orang tapi bagi duit tak suka, bagi makanan tak suka, bagi perempuan tak suka. Susah nak hidup. Dia bukan orang. Maknanya apa? Manusia ni boleh dibeli dengan apa yang dia suka. Tak kisahlah dia besar mana suban pun, dia besar mana dia tinggi mana ilmu pun. Bila dia offer apa yang dia suka, dia pun boleh kalah juga. Tapi Allah berhajat tak dengan harta benda kamu. Ke akhirat nanti, kamu nak tebus diri kamu, nak lepaskan diri kamu daripada azab Allah ke akhirat, kamu sanggup nak memberi seluruh duniawi kamu untuk kamu lepas, untuk kamu selamat ke akhirat. Allah beritahu, Allah pemilik langit dan bumi, apa sahaja yang ada dalam dia. Allah tak berhajat pada kamu. Jadi kalau kamu ada 8 bilion juta, apa lagi nak sebut tak tahulah. Kalau kamu ada emas penuh bumi, semua kamu punya, kamu tak bagi pada Allah pun, Allah tak kebulu lah kita kata. Allah tak kebulu, Allah tak nak lah benda-benda macam tu. Sebab semua tu milik Allah. Jadi sebab tu nak beritahu, harta benda kamu tak bernilai pun di sisi Allah untuk kamu selamatkan diri kamu. Tu Allah sebut dalam ayat ni tu. Sebab tu ayat starting kita ini, Allah pemilik langit dan bumi. Langit bumi dia punya, awak tak rasuah dia dengan harta benda sepenuh langit dan bumi. Apa faedahnya? Itu maksud dia. Kemudian Allah kata pada orang kafir yang tak percaya akhirat, Allah kata janji Allah tu benar. Apa yang Allah janji akan berlaku ke akhirat nanti, semua akan berlaku. Confirm akan berlaku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey, baik. Tengok muka surat At-Taghabun. Tolong baca dia, Puan Nur Razilah, tolong baca boleh? Surat At-Taghabun. Juzuk yang ke-28. Juzuk 28. Orang kafir ni dia cakap dengan penuh keyakinan. Mana ada hari kiamat? Kesian. Tapi dia tak tahu apa yang dia cakap tu akan diri dia sendiri. Saya muka surat je. Saya kami cakap sambil cari ni biar lambat sikit juga. Surat 556. 556. Yes, 556. Ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Okay, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Di antara sebab-sebab kufur orang-orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Katakanlah, demi Tuhanku, kamu akan dibangkitkan. Kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Terima kasih Pak Nur Razilah. Sama. Orang kafir dia rasa, dia cakap dengan penuh yakin, mereka tidak akan dibangkitkan. Cakap dengan penuh keyakinan, mereka tak akan dibangkitkan. Sebab tu Allah kata janji Allah tu benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui janji Allah tu benar sebab
apa yang Allah janjikan pada mereka tu belum berlaku lagi pada mereka. Sebab tu mereka berani. Sebab tu mereka berani buat apa yang Allah tak bagi buat. Tuan Safi, macam mana Tuan Safi? Boleh terkeluar tadi Tuan Safi? Ada internet, gangguan internet, Ustaz. Tak boleh atur rumah. Oh ya ke? Sekarang dah boleh jadikan host ke macam mana? Boleh masuk host balik, Ustaz. Okey, baik. Okey, sila tukar. Okey, tak apa. Slow-slow Tuan Safi, tak ada masalah. Okey, ayat baru. Ayat 56 muka surat untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang muka surat 215 ayat 56. 55 dah selesai, sekarang 56 pula. Huwa dialah yuhyi yang menghidupkan, wa dan yumitu yang mematikan. Wa dan ilaihi kepadanya lah turja'un, Recording in progress. kamu akan dikembalikan. Turja'un, kamu akan dikembalikan. Okey, tolong terjemahkan dia Tuan Haji Syahril. Yuk, terjemahkan boleh Tuan Haji Syahril. Boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Sofi. Jadi ayat ini sebenarnya ancaman kepada orang musyrikin yang tak hiraukan amaran daripada Nabi, tak hiraukan ancaman daripada Allah. Maka Allah tanya orang kafir, kamu tahu tak Allah ni menghidupkan, Allah ni mematikan? Tahu tak? Orang kafir tahu. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Orang kafir ni dia tak adalah bodoh macam Namruz. Namruz ni dia pun kata dia boleh hidupkan juga, dia boleh matikan juga. Pada Nabi Ibrahim, dia panggil dua orang tawanan, bukan tawanan, dia panggil banduan, dia keluarkan pada penjara, banduan dua orang. Seorang dia bunuh, seorang dia biar. Jadi kata, tengok, seorang aku biarkan hidup, seorang aku matikan. Nabi Ibrahim tak layan pun. Sebab apa? Itu dalil orang bodoh. Nabi Ibrahim tak ada masa nak layan. Maka Nabi Ibrahim berpindah pada dalil yang seterusnya. Nabi Ibrahim kata, Allah Tuhan aku ni, dia terbitkan matahari daripada timur dan dia tenggelamkan pada barat. Kalau kau betul-betul Tuhan, boleh tak kau terbitkan matahari daripada barat? Tercengang Namruz. Ini ada dalam surah Baqarah, muka surah 43. Surah Baqarah. Ada cerita. Tu Namruz. Adapun orang musyrikin Mekah, mereka mengetahui, ya Allah menghidupkan, Allah mematikan. Kalau tanya mereka siapa yang akan matikan, Allah. Siapa menghidupkan? Allah. Boleh, mereka betul bab tu. Tengok ni, kita baru je lalu kan. Kalau baca dia, muka surah, 212 ayat 31. 212 ayat 31. Tolong baca dia, Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca boleh? 212 ayat 31. Baru je lalu. Ni orang musyrikin Mekah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu daripada langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai, iaitu menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Dan siapakah yang menguruskan segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Terima kasih Puan Hidayah Ahmad. Semoga cepat sembuh Puan Hidayah. Puan Hidayah dengan suara macam... Amin, terima kasih Ustaz. 2 minggu dah. Kena COVID ke saja? Sorry. Bukan Tak ada. Tak ada COVID tapi teruk jugalah. Okey. Semoga Allah sembuhkan insya-Allah. Okey, baik. Tengok ayat ini baca tadi. Siapa bagi rezeki? Allah. Siapa keluarkan hidup pada yang mati, mati pada hidup? Ni betul ni. Orang kafir musyrikin jawab apa? Allah. Betul tak? Allah, betul lah. Maknanya keyakinan mereka betul. Jadi Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala tekankan balik dalam ayat kita sekarang. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Allah lah. Jadi kamu tahu tak, lepas kamu mati nanti kamu gimana? Kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Kat dunia, kalau kamu ada duit banyak, kalau kamu ada pangkat, kamu baik dengan orang besar-besar, kamu baik dengan orang ada jawatan, kamu boleh lepas.
Kamu boleh lari sana, lari sini, pergi sana, pergi sini kat dunia lah. Kat dunia. Kan? Tapi kat akhirat, kamu boleh lari. Kamu nak lari ke mana? Sebab kamu ni anak raja ke, anak menteri ke, anak orang paling kaya ke, kamu tetap akan dikembalikan pada Allah dan kamu kena hadap juga apa yang Allah kata kamu kena hadap. Kat dunia duit banyak, sebelum dibicarakan, sebelum kena tangkap, boom, naik kau terbang lari dulu luar negara. Boleh tak? Boleh. Ada je orang yang sampai sekarang duduk dengan selamat kat luar negara, kerajaan kita tak ambil tindakan undang-undang. Ada je. Tapi kat akhirat, Allah kata kamu semua akan dikembalikan pada Allah. Jadi ayat kepada Allah kamu dikembalikan sebenarnya ancaman besar. Kalau orang jahat, dia kejar kita, nak tangkap kita, dia kata apa kat kita? Kamu nak lari mana? Kamu nak lari mana? Tak ada tempat kamu boleh lari. Semua tempat kamu lari semua aku boleh pergi cari kamu. Contoh, orang jahat akan hidup kita. Tenang tak hidup kita? Tak tenang hidup kita. Kalau orang jahat akan cakap macam tu kat kita. Tapi Allah, dia cakap kita senang je. Kamu ni nak pergi mana? Kamu nak lari mana? Kamu tak ada tempat untuk kamu lepaskan diri, melainkan kamu kena kembali pada Allah Ta'ala juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat kepada Allah lah kamu dikembalikan ni sebenarnya macam simple je dengar. Tak. Dia punya apa ya? Dia punya risau dia, kita nak bayangkan ni. Masa kita belajar dulu, sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, tak kisah. Dia punya takut dia ni. Kita tengah duduk dalam kelas, tiba-tiba ada orang datang cakap, guru besar panggil awak. Tiba-tiba ada orang datang cakap, guru kaunseling panggil awak. Jadi kita masa tu, masa kena panggil, menghadap guru besar, menghadap guru kaunseling, apa ada dalam fikiran kita? Apa ada dalam fikiran kita? Guru besar nak bagi hadiah ke? Nak bagi kek ke? Guru besar nak ajak pergi cuti ke? No. Masa kita, dia beritahu guru besar panggil kita, macam-macam ada dalam fikiran kita. Aku buat salah apa? Aku buat salah apa? Aku buat salah apa? Kenapa panggil aku? Aku dah buat salah apa? Contoh. Guru tak? Guru lah. Sebab guru besar panggil. Kalau tak ada sebab, dia tak akan panggil. Boleh jadi dia panggil nak bagi hadiah. Boleh jadi dia panggil nak bagi tahu sesuatu. Tapi kita bila dengar nama guru besar panggil, sudah, apa aku buat ni? Ada apa tak kena ke ni? Ada kaitan dengan mak ayah ke macam mana? Contoh. Ini sekadar contoh. Kita semua mungkin pernah melalui suasana tersebut. Kita pun dekat office sekarang, tiba-tiba bos besar panggil. Bos paling besar adalah syarikat kita panggil. Mesti ada sesuatu. Contoh. Tu manusia yang panggil tu, kita dah berfikir macam-macam. Allah, bila dia kata kita akan kembali pada dia, itu sebenarnya satu ancaman yang besar untuk kita rasa takut sangat-sangat. Okay, saya pernah beritahu. Manusia nanti kembali pada Allah dua je. Sama ada kembali pada Allah sebagai ahli keluarga yang baru pulang daripada musafir, ataupun kembali pada Allah bagaikan hamba yang lari pada Tuhan dia, ditangkap balik, dia bawa semula kepada Tuhan dia. Itu dia suasana dia. Itu dia punya situasi ke akhirat nanti. Kita nanti akan kembali pada Allah sama ada sebagai orang yang Allah suka sangat sambut kita. Bagaikan family kita pergi musafir, family kita pergi haji, pergi umrah balik. Macam mana kita sambut dia? Tunggu kat airport awal-awal lagi. Tunggu dengan keknya, dengan kegembiraan lah nak sambut mereka. Kita gembira mereka balik, mereka pun gembira disambutkan kita masa mereka balik. Betul kan? Ataupun kita ni kembali pada Allah, na'udzubillah min zalik, sebagaimana hamba yang lari pada Tuhan dia, ditangkap balik. Bila hamba tu lari pada Tuhan dia, orang tangkap bawa balik semula pada Tuhan dia. Agak-agak Tuhan dia bagi apa kat dia? Kalau yang zalim sikit, bagi penyepak sekali, contohlah kurung dalam bilik kurungan, pagi makan nasi kosong dengan air kosong berhari-hari padam ke siapa lagi, contoh. Itu sekadar contoh. Tapi kita salah satu pada dua tu, tak adalah orang yang dia bila pergi akhirat Allah tak adalah suka sangat, Allah tak ada benci sangat, biasa-biasa je. Tak ada macam. Sama ada dua tu je kita. Jadi bila Allah sebut kepada Allah lah kamu dikembalikan, kepada Allah kamu dikembalikan, banyak kali Allah tekan. Tu maksudnya apa? Besar tu. Awal-awal surah ni pun Allah dah beritahu dah kita akan kembali pada Allah. Tapi kita ni mungkin dah biasa dengar, jadi macam ayat tu biasa je kot. Contohlah. Tolong baca Puan Asmah, balik Puan Asmah. Muka surat 208. Awal-awal surah Yunus. Ayat 4. Boleh Puan Asmah? 208 ayat 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Okey, cukup Puan. Puan Asma, cukup. Buka page 221. Surah selepas ni. Kita sekarang surah Yunus kan? Selepas surah Yunus ni surah Hud. Selepas surah Yunus ni masuk surah Hud. Page pertama surah Hud. Muka surat 221 ayat nombor 4. Ayat nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah lah kamu kembali. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Puan Asma. So, berapa kali ni dalam kita kata page yang dekat-dekat lah. 208. Page kita sekarang 221. Banyak kali Allah sebut ilallahi marji'ukum, ilallahi marji'ukum. Kamu nanti kena kembali pada Allah. Sebab tu bila orang mati kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita kepada Allah lah kembali. Nampak? Jadi Allah sebut kepada akulah tempat kembali kamu. Kamu akan dikembalikan kepada aku. Tu sebenarnya benda besar tu. Ancaman yang sangat besar tu. Tapi oleh kerana kita dah biasa dengar, tak rasa benda tu satu benda yang besar pun. Tuan-tuan, kita tengah duduk-duduk kat rumah, tiba-tiba polis panggil, esok pergi balai polis. Tiba-tiba SPRM panggil, esok pergi pejabat SPRM. Apa perasaan kita? Tak tenang hidup malam ni. Malam ni tak tenang hidup ni. Apa sai? Kalau orang tu, kalau orang ni tanya pendapat, apa ni SPRM kalau dia panggil orang, dia tanya apa biasanya? Esok polis suruh lapor diri kat balai polis. Biasanya sebab apa? Tak tenang duduk kita ni. Padahal dia datang tu mungkin sebab-sebab lain, tapi orang yang panggil tu SPRM yang panggil tu pegawai polis. Besar takut tu. Kan? Sebab kita dah tahu dah, biasanya orang biasanya kalau SPRM panggil, mesti ada kes sangkut. Kalau polis panggil, mesti ada kes sangkut. Contoh. Okey? Besar tak? Besar. Risau tak? Risau. Kadang-kadang polis je. SPRM je. Allah lagi besar. Macam-macam dia boleh buat. Kalau SPRM boleh tu, kita banyak duit sikit, bayar sana, bayar sini, contohlah. Bukan nak kata mereka terima rasuah ke, nak kutuk mereka. Tak, maksudnya ada cara untuk lepas. Ada cara untuk lepas ni. Ada di jalan untuk lepas. Tapi Allah, kita orang paling kaya kat dunia, kita anak orang paling kaya kat dunia, kita anak orang besar, kita anak orang berjawatan. Tetap tak boleh lepas. Ancaman dia sangat-sangat bahaya. Boleh? Okay, baik, seterusnya. Sambung ayat baru. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita muka surat 215. Ya ayyuha, ayat 57 sekarang. Ya ayyuha, wahai An-nas, manusia. An-nas, manusia. Qad, sesungguhnya. Okay. Ja'atkum, telah datang kepada kamu. Ja'atkum, telah datang kepada kamu. Mau'izatun, nasihat. Mau'izatun, nasihat. Okay. Terjemah mau'izah, nasihat. Okay. Min daripada Rabbikum, Tuhan kamu. Rabbikum, Tuhan kamu. Wa dan Shifa'un, penyembuh. Shifa'un, penyembuh. Li, bagi. Ma, apa yang. Fi, di. Ataupun dalam. As-sudur, dada-dada. As-sudur, dada-dada. Wa, dan. Hudan, petunjuk. Wa, dan. Rahmatun, rahmat. Rahmatun, rahmat. Li, bagi. Mukminin, orang-orang yang beriman. Mukminin, orang-orang yang beriman. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Sofi, terjemahkan Tuan Sofi boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu nasihat dari Tuhan kamu dan penyembuh bagi apa yang di dalam
dada-dada dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk tu tinggal. Dan petunjuk dan rahmat. Dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Setelah Allah Ta'ala cerita pasal orang kafir yang tak percaya akhirat, ke akhirat menyesal, nanti kembali pada Allah, Allah sentuh sikit pada orang mukmin. Allah nak beritahu betapa beruntungnya orang beriman yang percaya Allah, percaya akhirat, percaya Nabi, yakin kehidupan selepas mati. Sebab apa? Apa punca orang beriman dapat percaya akhirat ni? Quran. Apa penyebab? Quran. Maka Allah kata, wahai manusia, dalam ayat ni Allah Ta'ala nak sebut 4 sifat Al-Quran. Pertama, mau'izah. Kedua, syifa. Ketiga, petunjuk. Keempat, rahmat. Allah kata, wahai manusia. Manusia ni termasuklah orang kafir ke, orang beriman ke, termasuklah. Cuma penutup last sekali tu Allah sebut lil mu'minin. Awal-awal Allah kata, wahai manusia. Wahai manusia, awal-awal kan. Belakang sekali lil mu'minin. Kenapa? Walaupun Quran diturun untuk walaupun Al-Quran ini diturunkan kepada semua manusia, walaupun Al-Quran ini diturunkan kepada semua manusia, tetapi hanya orang mukmin saja yang dapat manfaat 4 tu daripada Al-Quran. 4 manfaat daripada Al-Quran. Apa dia 4 manfaat tu? Pertama, mau'izah, nasihat. Nasihat terbaik adalah Al-Quran. Kerana nasihat daripada Al-Quran bukan sekadar untuk masa depan kat dunia, tapi masa depan akhirat sampai bila-bila. Mak ayah, guru-guru, penasihat juga, baik juga nasihat mereka. Tapi mereka tak tahu future. Mereka tak tahu future kita macam mana. Oleh kerana itulah mak kita nasihat belajar rajin-rajin, jangan buat jahat, jangan buat nakal. Tu je lah nasihat kita kan. Mak kita berdasarkan pengalaman dia, tu je dia punya nasihat kita. Akan datang dia tak tahu. Dahsyatnya akhirat mak ayah kita tak tahu. Dahsyatnya kehidupan selepas mati, cikgu-cikgu kita, ustaz-ustaz kita tak tahu. Tapi Al-Quran ni dikatakan sebagai penasihat. Kenapa? Dalamnya terdapat nasihat-nasihat untuk bekalan duniawi dan untuk bekalan ukhrawi. Ada motivator yang boleh beri nasihat sampai kehidupan selepas mati. Ada, tapi tak sama macam Quran punya nasihat. Ya, hari ni kita suka dengan nasihat, kata-kata nasihat Mak Saleh kan. Orang kita wallahualam, termasuklah saya pun. Bila dengar kata-kata nasihat daripada Mak Saleh tu rasa wow. Kan bila dengar kata-kata motivasi, bila dengar kata-kata pembakar semangat daripada Mak Saleh tu kita rasa wow. Betul kan? Tak tahu kenapa. Saya pun sama juga. Bila orang bagi nasihat bahasa Melayu tu biasa je dengar, tak menarik pun. Tapi bila ada orang bagi kata-kata nasihat, quote kata-kata yang menarik daripada kata-kata Mak Saleh, wow. Nak simpan nak tulis kata-kata tu, nak simpan nak tulis kata-kata tu. Biasa saya pun ada buku yang saya tulis kata-kata nasihat daripada orang putih, kata-kata nasihat daripada peniaga-peniaga, orang maju dalam bisnes, saya tulis nasihat-nasihat. Sebab saya rasa nasihat-nasihat itu wow. Okey? Walhal nasihat yang paling mahal, nasihat paling berkualiti, nasihat yang pasti kebenaran dia. Tuan-tuan, kalau kita dengar nasihat orang bisnes, kita akan dapati lain-lain. Kita pergi kat jutawan yang pertama, nasihat dia lain. Kita pergi kat jutawan yang kedua, kadang-kadang nasihat dia lain. Dan kalau kita kumpul nasihat-nasihat para jutawan yang berjaya kat dunia tadilah, yang kaya-kaya kat dunia ni, kadang-kadang boleh jadi kontradik. Nasihat sesama mereka. Yang ni cakap lain, ni cakap lain. Jutawan ni dia jaya sebab dia guna cara ni. Jutawan ni dia berjaya, dia guna cara ni. Sebab apa? Dia guna cara tu jadi dia jadikan tu kata-kata nasihat dia. Dia guna cara ni jadi dia jadikan ni kata-kata nasihat dia. Jadi setiap orang tu nasihat dia berbeza-beza. Maknanya apa? Maknanya apa? Bila nasihat-nasihat jutawan-jutawan ni ada berlawanan. Maknanya apa yang jutawan ni nasihat, kalau kita ikut kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Betul kan? Jutawan ni dia buat kelas bisnes, dia ajar cara nak buat bisnes. Capai sejuta dalam masa setahun. Dia ajar. Tengok-tengok, dia sendiri lingkup. Bisnes dia sendiri lingkup. Dia pandai nasihat orang buat bisnes. Dia sendiri kalau buat bisnes, lingkup. Jadi kepakaran dia, ajar orang buat bisnes. Dia suruh dia buat bisnes. Lingkup. Betul. Apa maksud saya? Saya bukan nak hina, nak rendahkan mereka. Tak baguslah.
Cuma nasihat manusia ni kadang-kadang tepat, kadang-kadang tak tepat. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tapi apa yang Allah nasihat ni, ada tak orang yang diikut nasihat Allah dalam Quran, tengok-tengok tak jadilah, Allah kenapa tak jadi? Tak ada. Allah lah penasihat yang terbaik. Tolong baca. Apa boleh baca lagi? Puan Maisarah. Puan Maisarah tolong baca boleh, Puan Maisarah. Allah sebut, Allah lah sebaik-baik pemberi nasihat. Allah lah sebaik-baik pemberi nasihat. Tolong baca, Puan Maisarah. Muka surat 87. Ayat 58. 87 ayat 58. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Terima kasih Puan. Kat skrin ada. Allah sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Pengajaran tu ya'izukum. Innallaha ni'imma ya'izukum. Kat skrin ada. Jadi perkataan ya'izukum tu keluarlah perkataan mau'izah kita sekarang. Allah sebaik-baik yang beri pengajaran. Sebaik-baik yang memberi nasihat. Allah. Tidak ada pemberi nasihat, tidak ada pemberi motivasi, tidak ada pemberi kata-kata bakar semangat lagi hebat pada kata-kata Allah. Betul kan? Tapi kita, wallahu alam, mungkin sebab kita tak menjiwai bahasa Quran, kita tak menjiwai bahasa Arab. Jadi kita dengar nasihat-nasihat bahasa Arab ni tak menarik lah. Terima kasih Tuan Sofi, merahkan ya'izukum. Ayat kita sekarang mau'izah. Ayat kita sekarang mau'izah. Daripada mau'izah keluarlah perkataan ya'izukum ni. Allah sebaik-baik yang beri nasihat. Dulu ada program rancangan kat Radio IKIM. Nama dia apa tahu? Mau'izati. Kan? Ustaz apa Ustaz apa? Puan Zaman ni? Puan Zaman ni suka dengar. Mau'izati. Ustaz apa dulu? Ustaz Dasuki. Betul Ustaz Puan Zaman ni? Tak pasti Ustaz. Tapi program tu nama dia Mau'izati. Apa dia mau'izati? Nasihat untuk diriku. Mau'izah tu lah nasihat. So daripada perkataan mau'izah, keluarlah perkataan ya'izukum. Jadi penasihat terbaik, motivator terbaik adalah Al-Quran. Tapi kita, kenapa lagi minat untuk kita quote kata-kata, bukan salah. Bukan salah, bukan berdosa, bukan haram. Tak berdosa, tak salah, tak haram pun. Kita quote kata-kata Mak Saleh sebagai pembakar semangat sebagai hidup kita. Okey? Tak salah pun. Tak salah pun. Banyak kata-kata Mak Saleh yang dia panggil apa ya? Bagus. Yang sebagai motivasi untuk hidup kita. Banyak. Tak salah. Tapi sebagai orang Islam, kalau orang Islam tu merasakan kata-kata Mak Saleh tu lagi bagus pada Quran, pada hadis, masalah dia. Dia ada masalah tu. Dia ada masalah dalam diri dia. Dia ada masalah dalam diri dia. Kerana apa? Allah bagi dia Quran yang hebat. Allah bagi Quran yang agung. Ayat lepas ni, ayat yang kita akan masuk lepas pada ni, Allah kata dengan Quran ni, orang Islam kena rasa gembira sangat-sangat. Orang Islam kena rasa gembira. Lagi gembira daripada dapat degree PhD. Ya. Gembiralah kan dapat degree PhD, dapat doktor falsafah. Baguslah. Tapi Al-Quran yang Allah bagi ni kita kena lagi gembira. Masalahnya sekarang, kenapa termasuklah saya yang tahu bahasa Arab sikit-sikit ni pun kadang-kadang bila dengar nasihat orang putih tu, wow, penting ni, kena tulis. Kenapa kena tulis? Nanti bila aku ceramah, aku cakap nasihat-nasihat ni, nanti orang mesti pandang aku wow juga. Ada perasaan macam tu. Contohlah. Okay, contoh. Kan tuan-tuan pun mungkin ada catat, ada tulis ke mana-mana ke. Okay. Contoh ni saya tulis lah ni yang saya dengar awak cakap saya tulis. Dia kata apa tahu? The difference between school and life. In school, you are taught a lesson and then given a test. In life, you are given a test
that teach you a lesson. Contoh, ni kata-kata orang putih, betul kan? Kata-kata orang putih. Dalam Quran tak ada ayat-ayat bagi nasihat macam ni. Banyak je nasihat-nasihat macam ni. Banyak je nasihat-nasihat macam ni. Betul kan? Jadi kalau seorang penceramah cakap macam dia dalam ceramah dia, maka ramai orang Islam, orang kafir biar. Oh, betul lah. Ni betul kan? Dalam Quran tuan-tuan rasa tak ada ke ayat-ayat macam ni? Dalam Quran tak ada ke pengajaran-pengajaran macam ni? Ada je, dalam hadis ada je. Okey? Apa lagi yang saya tulis? Ni orang putih punya nasihat lain ya. Saya baca kalau salah bahasa Inggeris bunyi pelik, bunyi siang ke, bunyi Vietnam ke, beritahu lah. Ni masalah dia kata apa? How do you see a kid future? Itu masalah ni dia jawab apa? And he said to me, my grandfather walked 10 miles to work every day. My father walked 5. Okay? Tok dia berjalan 10 kilometer, 10 batu, dia berjalan 5 batu. I am driving a Cadillac. My son in Mercedes. He said, my grandson will be in Ferrari. But he said, my great-grandson will be walking again. So I asked him, I said, why is that? And he said to me, tough time create strong men. Strong men create easy times. Easy times create weak men. Weak men create tough time. He said to me, many will not understand, but you have to raise warriors. Jadi ayat ni saya tulis sebab bagi saya baguslah nasihat-nasihat tu. Sedangkan Quran tak ada ke? Hadis ke tak ada? Ajar-ajar kata-kata macam tu ada je. Kita tak mendalami, kita tak mengkaji. Dan kalau kita dengar pun ayat tu biasa je bagi kita. Sedangkan motivator terbaik, nasihat terbaik adalah Al-Quran. Guru mengajar Quran pun kadang-kadang terkesan dengan ayat-ayat kata-kata Mak Saleh itu. Tak salah lah tulis untuk nasihat orang lain. Tak salah lah tulis untuk bagi motivasi pada orang lain. Bagus. Tapi ini, Quran ni motivasi terbaik sebenarnya untuk kita. Quran motivasi terbaik untuk hidup kita. Tapi kita tak dapat feel tu. Agak-agak kenapa ya? Siapa nak bagi pandangan? Tak salah pun kita bincang-bincang muzakarah. Agak-agak kenapa ya? Sebab kita tak faham Al-Quran, Ustaz. Kita baca saja, kita tak faham. Kita tak dapat menghayati lah bila tak faham tu. Kita baru nak belajar sikit-sikit, dalam Quran ada, ni ada, semua ada. Kita tak tahu. Baru sekarang nak tercelik mata sikit, Ustaz. Bila kita tak faham sesuatu tu, macam mana kita nak appreciate? Memang kita tak boleh appreciate. Ustaz-ustaz yang faham pun kadang-kadang tak appreciate buat. Mungkin ni laku Ustaz. Sebab apa? Quran ni orang kata apa, nak kena bersih dalam luar semua tu. Itu yang agaknya menjadi susah tu. Orang lain apa pandangan orang lain? Orang lain apa pandangan? Tuan Haji Syarif Tuan Haji Syarif, boleh kita kongsi-kongsi, betul kan? Tak, masalahnya bila orang tu bagi nasihat dalam bahasa orang putih, nasihat bisnes ke, tak kisahlah, bukan kata-kata dari sudut kehidupan, pasal bisnes. Tak ada ke orang Melayu boleh tulis buku bisnes sehingga menyebabkan orang Melayu sendiri minat untuk baca? Ni tak. Semua penulis buku bisnes, tak kisah dia orang bangsa apa, dia tulis dalam bahasa Inggeris. Padahal nasihat-nasihat bisnes yang Nabi ajarkan lagi bagus, lagi baik. Kenapa kita tak terkesan dengan kata-kata macam tu? Tuan Haji Syarif? Tuan Haji Syarif hebat. Ya, Ustaz. Apa dia? Tak komen, Ustaz. Tuan Zaufi, Tuan Zaufi, apa pandangan Tuan Zaufi? Macam mana nak buat supaya orang Islam ni, dia tak ada masalah nak tulis ayat-ayat bahasa Inggeris tu, tapi nak buat macam mana supaya orang Islam ni dia rasa seronok dengan Quran. Dia rasa Quran tu lah motivasi terbaik dalam hidup. Pertama-tamanya bila kita nak mentafsir atau nak menterjemahkan apa yang tersirat dalam Al-Quran ni, ilmu kita kena tinggi, Ustaz. Jadi kalau kita saja terjemah dan tidak punya ilmu yang cukup, nanti jadi salah, Ustaz. Tapi memang betul banyak panduan-panduan dalam Al-Quran tu, jika kita fahami secara menyeluruh, memang lebih baik daripada apa yang ditulis oleh masyarakat barat. Tapi Tuan Sofi rasa lah,
sebagai ayat-ayat yang saya baca tadi, ayat-ayat yang saya tulis, yang saya baca orang putih tadi, terkesan tak orang Melayu kalau dengar? Orang Islam kita terdengar, ada rasa wow tak ayat tu, Tuan Sofi? Mungkin bahasa Inggeris saya tak sedap lah, tapi ada tak rasa wow? Saya ada persamaan ayat yang Ustaz baca tadi dengan kisah Mahatma Gandhi dengan anak dia. Masya Allah. Jadi nasihat-nasihat macam tu bagi orang-orang yang nak mulakan kehidupan, bagi orang yang struggle dalam hidup dia ada tak rasa wow bila dengar Mak Saleh yang cakap lah. Kalau dengar saya cakap bunyi siap pula nanti. Tapi Tuan Sofi rasa ada tak rasa wow bagi orang Islam yang dengar kata-kata macam tu? Bagi saya benda tu ada betulnya, Ustaz. Satu-satu ada betulnya. Yalah, memang nasihat tadi betul. Tapi orang Islam, Tuan Sofi rasa, termasuklah saya, ada tak rasa wow pada kata-kata tu? Ada, wow, betul juga. Wow, lah. Ada tak rasa macam tu, Tuan Sofi? Saya tak rasa wow, Ustaz, tapi saya rasa kenyataan itu ada betulnya berdasarkan daripada sejarah lah. Betul. Puan Zakiah bila dengar apa yang saya tulis dan yang saya baca tadi, ada tak orang Islam ada rasa wow? Betul tak? Ada? Ya, pada satu ketika dulu masa kita tak berapa faham Al-Quran sangat. Memanglah kita macam menyanjungi masyarakat barat ni. Kita rasa dia orang ni lebih advance, lebih maju. Jadi apa-apa yang dia orang buat tu kita rasa hebat benar lah. Tapi sebenarnya bila kita dah lama-lama kita belajar sebenarnya nasihat-nasihat dia orang tu macam Stephen Covey ke apa nama dia tu, yang 7 Good Habit ke apa, saya tak ingat. Dekat universiti apa semua dulu kita orang belajar lah dia punya apa orang kata nasihat-nasihat dia. Sebenarnya bila dikaji balik dia ambil daripada Al-Quran. Tapi kita ni tak appreciate Quran sebab kita tak tahu, dan dia orang yang ambil daripada Al-Quran sebenarnya. Nasihat-nasihat dia tu Stephen Covey ke tak salah saya dulu tu. Saya kenal Stephen Gerrard dia. Stephen Gerrard. Tak tahu lah yang lain. Tapi saya rasa terima kasih Puan Zakiah. Ya. Kalau lah kata-kata tu bagi orang Islam, orang Melayu tak ada rasa wow, tak adalah orang nak catik, nak dengar. Saya sekali tu saya ceramah, saya adalah hafal satu quote, saya ceramah tajuk ceramah saya tu manusia dan ujian. Jadi saya pun ambil lah sikit kata-kata Mak Saleh yang saya dengar, saya catat, saya pun cakaplah dalam ceramah saya tu. Okey, dia kata apa dalam Mak Saleh ni, kata-kata barat ni, dia kata apa? Never blame people in your life, dia kata. Okey, lepas tu dia kata apa lagi? Dalam itu dia kata good person give you happiness. Bad person give you experience. Worst person give you lesson. And the best person give you memories. Habis ceramah, Ustaz ulang balik, ada orang ni cakap kat saya, Ustaz ulang balik kata-kata orang putih tadi. Dalam ceramah saya tu punya banyak ayat Quran, punya banyak hadis. Saya cerita pasal manusia dan ujian, hikmah dapat ujian, kelebihan apa untungnya ujian, apa manfaat bila Allah uji kita. Lepas ceramah, Ustaz boleh tak cakap balik apa yang Mak Saleh tadi? Saya bagilah balik sebab saya pun dengar bukan. Maknanya apa? Saya tak salahkan dia nak baguslah. Mungkin kata-kata tu bermanfaat bagi diri dia. Maknanya dalam ceramah tu punya banyak ayat Quran, punya banyak hadis yang saya quote. Lepas ceramah saya ulang tu je. Yang orang putih punya nasihat tu. Betul juga tu. Betul lah Ustaz. Jadi saya tak salahkan dia. Maksudnya apa? Orang kita ni lebih menyanjungi, lebih anggap besar kata-kata nasihat Mak Saleh tu. Walau di kalangan mereka tu istinjak pun tak betul. Bukan nak betul lah kan. Masalah Islam baguslah. Kerana apa? Kita tak faham Ustaz, sebab kita tak faham bahasa Arab tu masalahnya ni, kita tak boleh nak appreciate tu. Yang bahasa Inggeris tadi tu mudah kita faham, kita dah memang biasa. Jadi yang bahasa Quran ni kita dengar macam dengar angin lalu je lah, tak faham. Tu yang kita kelemahan kita dari segitulah. Nak belajar Al-Quran pun bukannya senang. Satu lagi, dia tak jadi satu bahasa yang diagungkan oleh seluruh dunia. Contoh hari ni, ada kod-kod bahasa yang bukan bahasa Inggeris, tapi orang ambil jadikan kata-kata tu sebagai pembakar semangat. Contoh apa ya? Saya tak reti nak contohlah, ada satu bahasa pahlawan Iban. Bahasa orang Iban kan? Apa kata orang Iban tu, dia kata
Saya lupa dah kod dia. Tapi banyak orang kita ambil. Maksudnya kata-kata tu hebatlah maknanya. Lepas tu kalau kita tengok orang UK punya Navy ke ataupun UK punya Air Force. Dekat dia punya tu kan, dekat dia punya Allahummah, dia punya lambang apa tak tahu nama dia. Dia tulis kat situ, sarang terbuan jangan dijolok. Dia tulis kat situ, sarang terbuan jangan dijolok. Tuan Safi boleh share tak kat skrin? Tuan Safi boleh share tak kat skrin? Okay, saya share kat Tuan Safi. Boleh. Tuan Safi cuba share kat skrin. Jadi walaupun bahasa Melayu, tapi orang putih ambil dia jadikan tu sebagai bahasa kata-kata apa dia panggil, kata-kata semangat, kata-kata hebat, kata-kata power lah untuk mereka. Bahasa Melayu kan. Okay, jadi setiap bahasa sebenarnya mungkin ada dia punya kata-kata pembakar semangat dia. Setiap bahasa. Bahasa Inggeris ada, bahasa Arab ada. Tengok ni. Ni UK punya Air Force. Saya rasa mungkin ramai dah tahu. Mungkin ada yang belum tahu. UK punya Air Force. Betul kan? Yes. Tengok ayat bawah dia tu. Sarang terbuan jangan dijolok. Bahasa apa tu? Bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu. Hebat tak bahasa kita? Hebat juga bahasa kita. Tapi tak semualah. Tak semualah bahasa tu diambil oleh orang putih. Bahkan bahasa nasihat orang putih tu yang lebih meluas. Okay? Minta maaf, bukan nak kutuk. Kita semua pernah tengok status, bukan status lah, kat WhatsApp kan, ada tulis nasihat-nasihat ataupun ada panggil apa kat WhatsApp tu. Macam-macam lah kata-kata nasihat, kata-kata yang ditulis kat WhatsApp. Kalau kita tengok kebanyakan orang Islam semua tulis kata-kata yang bahasa Inggeris. Saya punya bahasa Inggeris juga, tak ingat saya tulis apa, tak kisahlah. Tapi sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita naikkanlah bahasa-bahasa Quran, bahasa-bahasa nasihat. Sekurang-kurangnya terjemahkan ke bahasa Melayu ke, contohlah sekurang-kurangnya. Okey, terima kasih Tuan Safi. Baik. Jadi kata-kata ni memberi semangat tak pada pejuang-pejuang Air Force UK ni? Semangat tu, memberi semangat. Orang Iban tu dia punya kata-kata dia, agi hidup, agi ngelaban. Itu bahasa Iban lah. Maksudnya kata-kata orang Iban. Maksudnya walaupun simple tapi orang-orang luar akan gunakan sebagai pemberi semangat. Tuan-tuan dan puan-puan, semua bahasa ni asal pada siapa? Bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, bahasa Iban ke, bahasa apa saja, asal pada siapa? Allah. Allah yang ciptakan bahasa dan Allah yang buat bahasa setiap etnik, setiap kaum tu unik. Dan Allah nak pilih bahasa yang kadang-kadang nasihat tu betul, tapi disampaikan oleh orang yang tak reti nak olah ayat, disampaikan oleh orang yang tak reti nak menyampaikan dengan penyampaian yang terbaik. Nasihat tu betul, tapi yang tukar sampaikan tu orang yang bahasa Inggeris baru belajar sampai darjah 5, darjah 6. Disampaikan juga nasihat, tapi bahasa Inggeris dia tergabung. Walaupun nasihat tu betul, tapi tak sedap didengar. Banyak nasihat-nasihat yang bila diterjemahkan ke Melayu, ayat bahasa Inggeris, tak nasihat dalam bahasa Inggeris, bila diterjemahkan ke Melayu, dia punya feel dia kurang. Betul kan? Kenapa? Mungkin tak cocok ataupun mungkin tak sesuai. Diterjemahkan, dia jadi panjang sangat, tak menarik didengar. So, banyak bahasa-bahasa tu, nasihat dia jadi menarik bila disampaikan dengan susunan ayat yang betul, rhyme dia belakang betul, contohlah. Siapa yang cipta bahasa-bahasa tu yang menarik didengar tu? Allah. Allah yang cipta bahasa-bahasa tu menarik didengar. Dan Allah yang cipta bahasa tu telah pilih satu bahasa yang paling menarik, yang paling tinggi, yang paling hebat, bahasa Arab. Dan bahasa itulah Allah bagi pada Nabi yang dia sayang sekali, Nabi Muhammad. Bahasa itulah Allah letak dalam kitab yang dipertahankan sampai bila-bila, takkan diubah surat Al-Quran. Dan bahasa itulah digunakan oleh ahli syurga nanti. Hebatlah bahasa Arab ni sebenarnya. Cuma kita tak mendalaminya. Kita tak dapat feel. Ni satu cerita orang yang feel bahasa Arab. Keindahan, keunikan bahasa Arab. Ni cerita ulama-ulama lah nak cerita ni. Bila seorang tu dia boleh faham bahasa Arab, dia boleh feel bahasa Arab, dia punya rasa seronok ni, Masya Allah. Ada seorang ayah ni, dia ulama besar. Anak dia pun ulama juga. Orang habis belajar. Satu hari anak dia ni, saya rasa pernah cerita pada tuan-tuan. Anak dia ni mutalaah kitab. Anak dia memutalaah kitab. Mutalaah, tengah-tengah mutalaah, dia panggil hamba dia, hamba abdi dia, hamba dia lah, pembantu dia.
Tolong ambil air, dahaga. Ayah dia pelik. Macam mana anak aku ni tengah mutalaah kitab boleh rasa dahaga? Tuan-tuan, feeling orang sedang memancing, feeling orang sedang main bola, feeling orang sedang buat benda yang dia seronok kan, buat benda yang dia macam mak-mak tengok cerita Korea, syok balik, anak berangkat sampai ke dapur, sampai ke belakang rumah tak sedar. Feeling, syok tengok cerita Korea, tak sedar. Sampai orang juga, anak keluar rumah baru sedar. Contoh, ni sekadar contoh lah. Ayah galik main telefon, anak hilang. Orang tengok rupanya anak masuk bawah katil. Contoh. Maksudnya tengah galik. Syok pula dah. Syok. Orang Arab panggil zuk. Zuk tu rasa. Dia rasa nikmat. Okay, rasa nikmat. Kalau tengah hari biasa, dengar ceramah, pukul 10.30, pukul 11 dah ngantuk jatuh lah. Kita tengok bola segar. Sampai 2 pagi segar lagi. Kerana apa? Feeling. Seronok. Jadi orang ulama ni tadi, dia tengah mentolaah kitab Arab. Minta air dia pelik. Macam mana boleh rasa dahaga? Patutnya orang yang tenggelam dalam ilmu bahasa Arab ni, dia tak boleh rasa dahaga. Ayah dia panggil bibik tu, hamba tu. Tak payah bagi dah, bagi dia cuka. Bubuh cuka sawan tepi dia. Dia yang galik mentolaah tadi, galik kan. Bahasa kampung-kampung panggil galik. Minum cuka tadi, letak balik, sambung mentolaah balik. Ayah dia kata apa? Alhamdulillah, anak aku masih tenggelam dalam bahasa Arab. Ada ustaz-ustaz saya cerita, kawan-kawan dia kat Pakistan yang dia panggil ulat kitab. Duit, pantang ada duit lebih nak beli kitab. Pantang ada duit lebih nak beli kitab. Pantang ada duit lebih nak beli kitab. Memang ni orang ulat kitab. Kita semua ada benda yang kita suka beli kalau ada duit lebih kan. Ni ada orang-orang yang Allah bagi dia kemanisan memahami bahasa Arab. Ada duit lebih nak beli kitab. Ada duit lebih nak beli kitab. Jadi dia ni, masa hari dia kahwin, kawan-kawan dia bagi hadiah kitab, dia suka. Di malam tu, malam pertama kahwin ni, dia belik hadiah, kawan dia bagi hadiah kitab macam-macam kitab. Dia baca, seronok ni, baca. Tak sedar, dia dah habiskan 2 kitab malam tu, dah azan subuh. Kita tu pernah tak galik main telefon, sedar-sedar dah bazir masa sejam setengah. Allah nak buat benda lain malam ni, tapi sudah dah buat habis masa sejam setengah main telefon. Pernah tak? Pernah kan? Sebab apa kita galik dengan benda macam tu? Tapi orang yang galik dalam bahasa Arab ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia dapat feel tersebut. Jadi sebab tu kita niat nak mendalami bahasa Arab sungguh-sungguh. Niat nak mendalami bahasa Arab sungguh-sungguh bila kita dapat mendalami bahasa Arab sungguh-sungguh. Saya pengalaman, bukan nak cerita meniri diri tak. Bila kita belajar bahasa Arab yang tak ada baris, kita nak kena isi baris dia, nak kena faham maksud dia. Bila tak faham tu rasa, kenapa tak faham? Kenapa aku tak faham? Kawan-kawan yang boleh faham, kenapa aku tak faham? Okey? Tu pergi ambil wuduk, semayang sunat, datang buka balik, tengok balik, dapat. Bila dapat faham tu, dia punya feel dia, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang ada buku-buku Arab yang kita boleh terjemah, setiap word tu boleh terjemah. Terjemah. Dia tak faham pun langsung. Ada kitab-kitab yang pengarang-pengarang ni guna bahasa tinggi, pengarang-pengarang ni guna ayat yang bahasa hebat. Jadi kita boleh terjemah, setiap word tu terjemah, tapi tak faham langsung. Yang kita rasa lagi sedihnya, kita tanya kawan kita tengok sekali, tu maksud dia. Kita rasa, kenapa dia baca sekali, tu pun boleh faham. Kita dekat 10 minit, termenung tengok ayat tu, fikir, tak faham. Kenapa? Nak faham kitab Arab ni, anugerah Allah SWT. Okey, sebab tu, guru-guru saya kata, kalau nak feel kitab-kitab Arab ni, sebelum kamu masuk kelas, mutalaah. Orang yang mutalaah, tahu, Melayu panggil menelaah kan? Melayu panggil menelaah. Bahasa Arab panggil mutalaah. Perkataan mutalaah, dia berasal pada perkataan tala'a, terbit. Tala'a, terbit. Matahari, bila dia terbit, mula-mula dia menerangi halaman rumah. Bila dia terbit tinggi lagi, maka dia menerangi kawasan dalam rumah. Bila dia terbit lagi tinggi, apa yang dalam-dalam rumah, bawah almari, bawah katil, semua boleh nampak barang apa ada. Itu kesan bila matahari terbit kan? Macam itulah juga tuan-tuan. Kitab yang sama. Kita mutalaah. Kita akan faham lagi. Ni kehebatan bahasa Arab. Tingginya bahasa Quran ni. Feeling dia? Tak ada. Salah satu sebab dah tak ada feeling sebab banyak tengok maksiat. Banyak tengok dosa maksiat. Jadi feeling tu dah tak ada.
Feeling tu dah tak ada, dah rasa lain dah. Dulu baca kitab Arab, rasa lain, rasa syok. Baca lama-lama pun tak apa, sekarang dah mungkin banyak tengok maksiat, banyak tengok TV, banyak buat benda banyak buat benda yang lawa-lawa yang sia-sia lah maksud saya. Jadi feeling tu dah kurang. Jadi kita kena niat nak mendalami bahasa Quran. Allah bukan saja-saja pilih bahasa Arab. Maksudnya bahasa tu sendiri dah menarik. Sebenarnya banyak je kalau kita kawan-kawan dengan orang-orang Arab yang ada media sosial, orang Arab yang ada media sosial, dia banyak bagi ayat-ayat nasihat dalam bahasa Arab. Mungkin orang yang ada sikit basic bahasa Arab, dia terkesan, betul lah. Jadi kita yang baru-baru nak belajar bahasa Arab, niat nak mendalami lagi. Sebab banyak lagi kehebatan nasihat-nasihat dalam Al-Quran yang Allah sampaikan, tapi kita tak cuba mendalaminya. Kita niat nak belajar sampai mati lagi. Tak boleh niat, aku dah habis belajar dah khatam sekali dah, terjemah tafsir, tak boleh. Niat nak belajar banyak. Niat nak belajar lagi dan lagi. Guru-guru dulu, dia karang kitab. Ini kesan mutola'ah, kehebatan ilmu bahasa Arab. Ilmu Allah ni lah. Guru-guru dia karang kitab. Dia karang kitab. Dia ajar. Anak murid dia, kitab yang dia karang. Lepas pada tu, anak murid dia habis belajar, dia pergilah belajar tempat lain pula. Balik-balik anak murid dia ngajar balik kitab dia. Anak murid dia ngajar balik kitab dia. Dia duduk majlis anak murid dia. Yang ngajar kitab dia. Kitab aku, anak murid bukan anak murid aku. Tapi bila anak murid dia mengajar, dia kata, lah betul juga, aku tak pernah terfikir buat tu. Aku tulis ayat tu, maksud aku 3 je, sama ada 1, 2, 3. Maksud aku. Tapi bila anak murid aku terang, ayat yang aku tulis kat kitab tu, dulu aku terang kat dia 3 maksud. Ayat aku ni, aku yang keluarkan ayat tu. Anak murid aku boleh keluarkan 5-6 maksud pada ayat tu. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya apa? Ilmu agama Allah ni, ilmu maknanya apa tuan-tuan? Ilmu agama Allah ni, lagi lama kita bagi masa, lagi banyak kita menelaah, lagi luas Allah buka pada kita. Lagi luas Allah buka kefahamannya pada kita. Jadi kita kena niat lah. Tak boleh kata, aku dah cukup dah, aku dah belajar seminggu sekali cukup lah. Tak. Ilmu Allah ni luas. Benda mahal. Rugilah seminggu sekali. Cari lagi guru-guru bahasa Arab. Masuk kelakar bahasa Arab. Kalau mampu lah. Kalau ada masa, teruskan. Sebab apa? Aku nak kutip banyak lagi permata. Kalau kita sekadar simple-simple macam kita lah, macam kita buat malam ni, kita seolah lagi Pulau Langkawi, kan? Kita melihat keindahan pulau-pulau, lautan kat Langkawi tu, pulau atas-atas dia. Cantik tak? Cantik lah. Pulau Dayang Bunting lah, apa nama pulau tak ingat dah kat Langkawi tu. Menarik tak? Menarik. Cantik tak? Cantik lah. Tapi kalau kita mendalami bahasa Arab, kita seolah lagi Pulau Langkawi, kita boleh diving. Kita boleh diving, masuk ke dasar-dasar laut, ke dalam-dalam laut, tengok keindahan dalam laut. Oh, lagi syok. Lagi syok. Apa maksud saya? Kita ni yang buat malam ni, setiap malam kita buat ni, kita hanya akan sekadar ambil luar-luar je. Tapi kalau kita mendalaminya, Masya Allah, kita akan rasa seronok, kita akan rasa puas. Okey, cukup. Sambung saya seterusnya. Jadi pertama, Quran tu adalah mau'izah. Penasihat yang terbaik adalah Al-Quran. Okey, macam Tuan Sofi katalah, kalau kita baca sendiri, kita tak nampak dia punya nasihat tu. Bahkan kita yang dah mengajar, pengalaman saya lah, saya dah mengajar, kita dah lalu 2-3 kali ayat tu. Kita dah lalu dah ayat tu 2-3 kali, saya pun dah terangkan. Tapi bila dengar nasihat daripada ulama-ulama belah-belah Mesir, belah-belah Jordan, Syria ni, lah ayat tu makna dia kan. Tak sangka daripada ayat tu boleh keluar pengajaran tu. Tak sangka daripada ayat tu boleh keluar ibrah, lesson, pengajaran, boleh lah. Nasihat tu. Maknanya, satu ayat Quran tu, dia boleh diinterpret dengan macam-macam tafsiran dan semuanya betul. Tak perasan kan? Kita dah lalu ayat ni. Kelas Isnin, kelas Selasa, kelas Rabu dah lalu ayat ni. Dah terjemah dah. Tapi bila tengok orang tu terjemah, tak perasan ayat tu makna dia. Tak payah kata orang jauh-jauh. Kadang-kadang Ustaz Indonesian, apa nama dia? Ustaz Abdul Somad. Kita dengar dia terjemah ayat Quran tu, terjemah biasalah. Sama terjemah mana-mana pun. Dan dia terangkan ayat Quran tu, lah. Tak sangka pula itu salah satu tafsiran dia. Betul pula tu. Menarik. Jadi kita kena niat, kita nak belajar dalam habis-habisan Quran. Okey, kita nak mendalami habis-habisan Quran. Kadang-kadang kitab yang sama diajar oleh guru yang sama. Dulu dia kata ayat ni ada 3 makna. Ayat ni ada 3 makna. Tuan-tuan yakinlah. Kalau tuan-tuan jumpa dia 2 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, dia ngajar ayat sama, dia akan kata ayat ni ada 4 makna ya tuan-tuan.
Dulu tahun lepas 3, ni 4 dah. Kerana apa? Allah buka lagi. Satu ayat tu macam-macam kefahaman boleh. Nabi sebut dalam hadis, khairul kalam, bukan dalam hadis, maafkan saya, ni patah harap. Khairul kalam qalla wa dalla. Sebaik-baik kata-kata yang sedap didengar adalah kata-katanya pendek tapi maknanya sampai. Orang kita panggil short apa Ayat tu short and orang kita panggil apa? Puan Zakia. Ayat tu pendek tapi makna dia sampai. Ayat pendek, short and precise. Short and precise. Macam itulah orang dia panggil kan. Orang Arab kata, patah Arab kata, khairul kalam qalla wa dalla. Sebaik-baik kata-kata adalah kata-kata yang pendek tapi makna sampai. Quran lah. Ayat dia simple-simple je tapi makna dia masya-Allah meluas. Okey, cukup. Dah banyak kita dah banyak jauh menyimpang. Okey, pertama Allah kata, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu nasihat daripada Tuhan kamu. Pertama, Quran tu nasihat, hebat. Yang kedua, pada siapa? Daripada Allah lah. Sebaik-baik penasihat yang pertama. Yang kedua, wasyifa'un lima fis sudur. Healing, penyembuh bagi apa yang dalam hati. Ni yang mahal ni. Quran, pertama, syifa bagi penyakit-penyakit luaran. Tengok surah Isra. Tolong baca dia boleh. Siapa belum terjemah lagi? Kalau saya terlupa, tertinggal, ada tak? Tuan Haji Syahril. Puan Zanaria. Terjemah boleh Puan Zanaria? Sorry ya. Tak perasan Puan Zanaria dah masuk. Surah Isra boleh. Surah Isra. Allah kata, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Muka surat 290 Puan Zanaria. Ayat yang ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari ayat Al-Quran itu penawar dan rahmat bagi orang yang beriman dan tidak menambahkan orang yang zalim kecuali kerugian. Terima kasih Puan Zanaria. Allah sebut kami turunkan Quran sebagai healing, penyembuh. Allah sebut tak hati ke, luar hati ke, tepi hati, Allah tak sebut. Jadi bila Allah tak sebut maksudnya penyembuh bagi segala penyakit. Penyembuh bagi segala penyakit. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, alaikum bisyifa'aini al-asali wal Quran. Kamu kena sentiasa amalkan dua penyembuh, madu dan Quran. Nabi sebut tu. Saya lupa perawi dia, nanti saya tengok balik. Madu dan Al-Quran. Jadi kita baca Quran hari-hari. Di samping kita niat nak pahala akhirat, di samping kita niat nak redha Allah, nak dekat dengan Allah, kita niatkan juga, ya Allah, apa aku baca ni jadikanlah penyembuh sebagai jadikanlah penyembuh pada diri aku. Penyakit-penyakit yang mungkin aku sedar ada, aku tak sedar ada, niat sebagai penyembuh juga. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit hati lagi bahaya pada penyakit luaran. Betul tak? Penyakit luaran, dia punya kesan tak baik dia kat dunia je. Betul? Penyakit dalaman, penyakit hati, kesan dia boleh buat sampai ke akhirat. Contoh, dengki kat orang tak tentu pasal, benci kat orang tak tentu pasal, sakit hati tengok kejayaan orang lain, benci pada orang menyampaikan kebenaran. Orang tu cakap benar, orang tu sampaikan kebenaran, kita benci dia. Masalah hati lah tu, penyakit hati tu. Orang tu cakap benda betul, kita sakit hati kat dia. Siapa masalah? Dia ke kita? Kita lah. Orang tu usaha daripada bawah dia usaha, akhirnya sekarang dia berjaya. Dia ada kekayaan, dia ada pangkat, dia ada jawatan. Kerana usaha dia sendiri. Kita sakit hati. So siapa yang masalah? Dia ke kita? Kita. Orang tu tayang kat media sosial dia, gambar dia bercuti dengan family, gembira dengan anak-anak dia, kat Facebook dia, kat Instagram dia. Kita nak tunjuk kat orang lah tu, dia duit banyak boleh pergi berjalan. Nak tunjuk kat orang lah tu, dia dah sampai negara tu, negara ni. Siapa masalah? Dia ke kita? Dia masalah ke kita masalah? Tengok aku. Aku pergi mana-mana tak pernah tunjuk kat orang aku pergi dengan family aku sini. Aku tak pernah pun tunjuk kat Facebook gambar bawa anak bini aku jalan Korea, Hong Kong, Zimbabwe contohlah. Dia baru pergi Patani, Songkla dah tunjuk kat orang. Contoh. Siapa masalah? Dia ke kita? Dia mungkin nak simpan gambar tu sebagai kenangan untuk family dia.
Kita yang tengok kita sakit hati. So hati siapa yang problem? Dia ke kita? Kita. Jadi Quran lah penyembuh bagi masalah hati, penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling besar syirik lah. Penyakit hati yang paling besar syirik. Selain syirik, macam-macam lagi penyakit hati. Dengki. Sakit hati kat orang. Sangka buruk kat orang. Sangka buruk kat orang tak tentu pasal. Macam-macam lagi lah. Itu semua penyakit-penyakit hati. Sebab tu sifat tugas Nabi ada 3. Dakwah, ta'lim, tazkiyah. Dakwah ajar orang pada Allah lah. Ta'lim ajar orang. Ajar ilmu agama, cara sembahyang, cara puasa, cara zakat. Tazkiyah tu purify. Apa tu dia? Purify. Mensucikan hati orang mukmin. Mensucikan hati manusia. Mensucikan daripada apa? Tolong baca dia Puan Izawani. Surah Al-Baqarah muka surat 20. Surah Al-Baqarah muka surat 20. 20 ke? 20. Ayat yang ke-129. Ni kat skrin ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka orang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab Al-Quran serta hikmah, hukum hakam yang terdapat di dalamnya dan membersihkan diri mereka daripada syirik dan maksiat. Sungguhnya, Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Mensucikan mereka daripada syirik dan maksiat. Tu terjemahan Puan Izawani. Itu terjemah dia lah. Tapi kat skrin, mensucikan. Mensucikan tu apa? Luaran dan dalaman. Luaran dan dalaman. Suci daripada ada besar, ada kecil. Dalaman, suci pada syirik. Suci pada perkara-perkara hati yang lain. Dosa-dosa hati yang lain. Dan dosa-dosa luaran yang orang buat. Dia zina, dia judi, dia minum arak, dia mencuri. Semua tu bermula pada mana dosa-dosa tu? Hati. Sebab tu Nabi sebut, dalam diri manusia ada seketul daging. Kalau daging tu baik-baiklah seluruh anggota badan dia. Kalau daging tu wasak-wasak seluruh anggota badan dia. Ala wahyal qalbu. Daging itulah hati. Jadi kita ada masalah hati tak? Kita sendiri tanya dan kita sendiri tahu jawapan kita. Kita sendiri tanya dan kita sendiri tahu jawapan kita. Aku ustaz, aku tak ada masalah hati. Ya ke? Nak tipu orang boleh lah. Saya ustaz, saya tak ada masalah hati. Boleh lah nak tipu orang. Tapi kita sendiri kita tahu masalah hati kita. Yang maka penyembuh terbaik bagi hati adalah Al-Quran. Penyembuh terbaik bagi masalah hati adalah Al-Quran. Allah kata Allah tentukan, Allah takdirkan, Allah bagi rezeki. Allah dah sebut Al-Quran tu. Tiba-tiba kita dengki, dia dapat rezeki daripada kita. So tanya balik diri kita, awak dengki dengan dia ke tak puas hati dengan Allah? Allah sebut Allah Ar-Razzaq. Allah bagi rezeki pada siapa dia nak, Allah sempitkan rezeki pada siapa dia nak, Allah luaskan rezeki. Allah sebut dalam banyak tempat, Allah sempitkan rezeki siapa yang dia nak, Allah luaskan rezeki siapa yang dia nak. Jadi orang tu kaya, banyak duit, banyak harta, siapa yang nak dia kaya? Allah lah kan. So saya tak puas hati sebab dia kaya. Jadi cuba tengok balik Al-Quran, Allah sempitkan rezeki, Allah luaskan rezeki siapa yang dia nak. Tiba-tiba Allah luaskan rezeki dia, saya tak nak dia luas rezeki. Allah luaskan rezeki dia, saya tak nak dia luas rezeki macam tu. Jadi saya tak puas hati dengan dia ke tak puas hati dengan Allah? Allah. Kita lah, kita tak puas hati dengan dia ke tak puas hati dengan Allah? So bukan dia masalah, hati kita masalah. Jadi ayat Al-Quran kita bincang, kita belajar, kita cuba fahami, mudah-mudahan jadi penyembuh hati kita. Pertama sekali pada syirik lah, itu yang pentingnya. Yang kedua, daripada penyakit-penyakit hati yang lain, sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati, sangka buruk, benci kat orang, hanya pandang buruk orang, tak terima nasihat orang, tak nak terima kata-kata nasihat orang. Itu semua masalah-masalah hati. Okey, bila hati dah bermasalah, jadilah keras hati tersebut, jadilah terkunci hati tersebut, jadilah macam hati orang Yahudi. Orang Yahudi ni masalah hati, ilmu banyak. Mereka tahu Nabi sebelum Nabi jadi Nabi lagi. Tapi masalah hati punya pasal, tak nak beriman dengan Nabi. Besar tak masalah hati? Masalah hati besar. Betul Ustaz kata apa? Dengki lebih bahaya daripada denggi. Dengki lebih bahaya daripada denggi. Seorang yang mati sebab kena dengki, dia tak kena azab dalam kubur, tak kena azab kat akhirat. Kenapa kena azab lebih? Tak jaga kebersihan, kena demam denggi. Padahal umur jiran dia yang aib takut. Tapi kalau dengki, mati dalam keadaan dengki pada orang lain,
dan dengki yang ada pada diri itu, dia bertindak. Maksud bertindak, dia mula tak nak cakap dengan orang, dia burukkan orang, dia tuduh orang tu, dia dah mula tak nak bercakap sombong orang tu. Kerana dengki dia ada, dia bertindak. Buruk tak kesan kat akhirat? Buruk kesan dia kat akhirat. Okey, syifa. Jadi kita baca Quran, kita niat pada Allah masa kita baca, agar Allah sembuhkan luaran dan Allah sembuhkan dalaman. Allah sembuhkan luaran kita, penyakit-penyakit yang kita tak tahu, dan Allah sembuhkan dalaman-dalaman kita. Yang kedua, jadi nama Quran yang kedua, pertama mau'izah. Yang kedua syifa. Ketiga hudan, petunjuk. InsyaAllah. Hidayah ni mahal. Hidayah ni mahal. Kenapa mahal? Sehari 17 kali Allah suruh kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hidayah ni mahal. Apa beza taufik dengan hidayah? Taufik ni terjemah dia dalam bahasa Arab, ira'atut tariq, menunjukkan jalan. Ira'atut tariq, menunjukkan jalan, itu taufik. Kalau hidayah, kita menyampaikan seseorang tu pada matlamat dia. Itu hidayah. Contoh, seorang datang tanya saya, Ustaz, macam mana jalan lagi ke SCC daripada Shah Alam? Saya pun katalah, okey, tuan jalan straight, nampak simpang masuk kanan, ada roundabout ambil nombor 12, dan filat masuk kiri, nanti tuan sampailah ke SCC. Okey. Dia dah tahu jalan. Dia dah sampai ke belum ke sana? Tak tahu. Belum tentu lagi dia sampai. Kadang-kadang dia tanya-tanya jalan, dia siap tulis peta dia nak pergi kat mana ni. Tengok-tengok, tak jadi. Sebab anak dia sakit kena pergi klinik. Tak jadi. Tak sampailah dia pada matlamat. Tak sampailah dia pada tempat tujuan. Okey. Yang kedua, hidayah. Hidayahnya orang datang tanya saya, Ustaz, macam mana jalan nak pergi ke SCC? Mari sini aku bawa mu. Saya bawa ajak masuk dalam kereta, saya bawa, saya drive sampai ke SCC. Ini ke SCC. Itu namanya hidayah. Maksud hidayah apa? Dia bukan sekadar tunjuk jalan, tapi dia menyampaikan kita pada matlamat. Itu hidayah lagi mahal. Jadi kita minta hidayah pada Allah, maksudnya apa? Kita bukan sekadar minta Allah tunjuk jalan, kita minta Allah pimpin kita dan bimbing kita melalui jalan tersebut. Maksudnya orang dapat hidayah ni, dia dah sampai ke matlamat. Itu hidayah, beza hidayah dengan taufik. Sebab tu orang dah masuk syurga, dia kata apa pada Allah? Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah pada kami, kepada ini. Tengok surah Al-A'raf, tolong baca dia, Puan Zakiah boleh? 155 ayat bawah sekali. Ayat bawah sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami mencabut rasa dendam dan hasad dengki dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke syurga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Okey, cukup Puan. Dia dah sampai belum? Puan Zakiah? Macam dah sampai dah. Dah sampai dah. Dah sampai ke syurga. Waktu dia kata, kau tengok ayat ni, Alhamdulillahillazi hadana. Tuan Safi, tolong merahkan hadana. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami pada syurga ini. Tunjuk jalan saja ke dah sampai? Dah sampai. Dah sampai. Dah sampai. Orang ni dah masuk syurga dah ni. Waktu Allah kata, tengok ni hadana ni. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan kami pada syurga ni. Terjemah dia menunjukkan, betul lah. Terjemah menunjukkan. Tapi bukan sekadar tunjuk, dah sampai kepada matlamat. Ke tak sampai lagi ni? Dah sampai lah, sebab tu ayat awal-awal dia. Ayat sebelum tu lah, 42, tengok kat skrin. Allah kata, ulaika ashabul jannah. Mereka tu orang syurga. Mereka kekal dalam syurga. Lalu ayat 43 yang Puan Zakiah baca untuk kita tadi, kami cabut daripada diri mereka, daripada hati mereka, segala perasaan dendam. Dah masuk syurga memang tak ada masalah hati langsung lah. Ke ada orang masuk syurga dengking orang? Ke ada orang masuk syurga tak puas hati dengan siapa-siapa? Mana ada? Orang masuk syurga hati bersih, sebersih-bersihnya. Jadi orang ni dah masuk syurga, dia kata, segala puja bagi Allah yang telah beri hidayah pada kami, kepada ini. Maksudnya dah telah pimpin kami, bimbing kami sampai kepada matlamat. Itu beza taufik dan hidayah. Jadi kita minta taufik ke minta hidayah dalam semayang? Kita minta hidayah. Maknanya minta satu benda yang sangat besar, hidayah. Jadi minta saja tanpa usaha. Macam orang yang nak rezeki tapi malah lagi kerja. Minta saja tanpa usaha, bagaikan orang yang nak rezeki tapi malah kerja. Cerdik ke tak cerdik? Tak cerdik lah.
Kenapa tak kerja? Allah bagi rezeki, Allah Ar-Razzaq. Memang Allah Ar-Razzaq, Allah bagi rezeki. Allah suruh duduk rumah terbaring, terbongkar, tunggu rezeki sampai. Itu bukan kefahaman yang betul. Allah Ar-Razzaq, ya, Allah memberi rezeki, ya, tapi bukan Allah suruh duduk rumah terbangkang, terbaring, tunggu rezeki masuk. Tak, kena cari, kena usaha. Dalam surah Al-Ankabut Allah kata, "Fabtahu indallahi rizq." Carilah rezeki di sisi Allah. Keluar kerja cari rezeki. Itu betul namanya. Samalah juga Allah ni sifat dia Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Betul ke Allah memberi petunjuk, kita duduk saja. Doa, ya Allah berilah petunjuk, ya Allah, hari-hari doa, tak apa usaha. Tak boleh, kena usaha lah. Macam nak usaha? Duduk dengan orang baik-baik, minta nasihat orang baik-baik supaya kita jadi lagi baik. Duduk majlis ilmu, kita duduk majlis ilmu ni usaha kita lah. Kita belajar Al-Quran, nak faham ayat Al-Quran. Itulah usaha kita untuk dapat petunjuk. Jadi kita doa saja untuk dapat petunjuk, tapi tidak ada usaha untuk dapat petunjuk, maka kita macam orang yang doa nak murah rezeki, nak rezeki lebih tapi malah kerja. Tunggu rezeki sampai berboleh. Tak kena lah. Samalah juga kita nak hidayah, perlu usaha. Apa usaha kita? Apa usaha untuk dapat hidayah? Cari guru-guru yang boleh pimpin kita, bimbing kita supaya jadi lagi baik. Ini apa yang kita buat malam ni, salah satu usaha kita nak hidayah lebih. Dengan adanya ilmu, kita tahu malam mana lagi afdal. Dengan adanya ilmu, kita tahu lagi apa yang Allah suka, apa Allah tak suka, apa Allah suka lebih, apa yang Allah kurang suka. Itu yang panggil hidayah. Jadi kat mana hidayah tu? Quran. Quran. Jadi orang yang menyebutkan diri dengan Al-Quran adalah orang yang berusaha untuk dapat hidayah lebih. Apa tanda dia, tuan-tuan? Jadi saya cerita pengalaman. Ada hamba Allah yang umurnya dah lanjut belajar ngaji. Nak belajar mengaji, umur dah lanjut, nak belajar mengaji. Okey, lepas isyak sampai pukul 10 belajar ngaji dengan saya. Iqra'. Umur dah lanjut, belajar Iqra' dengan saya. Saya pun dah dia belajar ngaji, ajar ngaji je lah. Tak sentuh benda lain pun. Sejak lebih tu, 2 muka Iqra' ajar dia. Bukan ajar baca, ajar eja Iqra'. Ajar mengeja Iqra'. Sejam tu, dekat sejam tu, daripada isyak sampai pukul 10, kadang-kadang 10 lebih. Ajar dia baca, saya tak sentuh pun pasal solat sunat tu, solat sunat ni. Tapi kesan pada orang yang nak belajar Quran, dia mula tanya pasal solat sunat sebelum subuh, dia dengar hadis kat radio. Dia mula tanya pasal solat duha, dengar kat mana? Dengar kat radio. Dia mula tanya pasal solat awabin. Saya tak ajar pun. Saya ajar Iqra', pandai, janji dia pandai ngaji je. Saya tak ada sentuh. Okay, malam ni kita cerita pasal solat sunat, tak ada pun. Sekarang, dalam seminggu 3-4 kelas dia pergi masuk. Ada kelas mengaji, ada kelas tafsir, ada kelas taranum, ada kelas bahasa Arab. Kerana apa? Kesan daripada orang belajar Quran, hidayahnya bertambah. Lagi suka dia pada ilmu, lagi suka dia pada amalan agama. Semua kumpulan-kumpulan ajak pada kebaikan, semua dia join. Kumpulan tabligh dia join, kumpulan habib, itikaf sana, itikaf sini, semua dia join. Kumpulan zikir tarikat dia join, Masya Allah. Kita tengok dia pun kita jadi segan. Kerana apa? Kerana hidayah Quran. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam seminggu tu, kita langsung tak ada kait dengan Quran. Dalam seminggu tak baca langsung, tak dengar tazkirah pasal Quran langsung, tak ada masuk kelas langsung yang ada kaitan dengan Quran. Kita seorang yang sangat-sangat rugi. Dalam seminggu tu, Quran tak buka langsung untuk dibaca. Ya, mungkin wanita-wanita ada hari uzur, tak apalah. Dalam seminggu tu tak dengar langsung pasal ayat-ayat Quran. Dalam seminggu tu tak tengok langsung ataupun tak dengar langsung penerangan-penerangan ayat Quran. Maka orang ni rugi sangat. Orang ni adalah orang yang sangat rugi. Kenapa? Quran ni banyak hidayah-hidayah Allah nak bagi. Quran ni lah penyebab orang selamat ke akhirat. Tapi kita dalam seminggu tak nak bagi masa langsung untuk penyelamat ke akhirat. Penyelamat dunia akhirat. Okey, baik, cukup. Yang keempat, jadi Quran ni syifa, Quran penasihat, Quran petunjuk. Last sekali rahmat. Apa maksud rahmat? Rahmat ni lawan dia laknat. Laknat tu maksudnya sesuatu yang menjauhkan diri pada Allah. Itu maksud laknat. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walahu aw alimun aw muta'allimun. Ketahuilah dunia itu tercela. Maksud tercela, dunia itu tercela maksudnya dunia ni penyebab orang jauh pada Allah. Itu maksud tercela, bukan maksud dunia tercela kena buang dunia langsung, tak.
Dunia tu tercela sebab duniawi ni seronok, lazat, manis, penyebab orang jauh pada Allah. Itu sifat duniawi, tercela. Dan apa saja yang ada dalam dunia semua tercela. Kecuali ingat Allah, zikir pada Allah, dan amalan-amalan yang bawa seorang tu ingat pada Allah. Dengar ceramah, dengar tazkirah kat YouTube, kat Facebook, dekat mana-mana, tak tercela. Wa alimun, orang yang alim mengajar agama, dia sedang buat benda yang tak tercela. Kerana dia sedang mendekatkan diri dia pada Allah dan dia sedang mengajak orang lain dekat pada Allah. Tak tercela. Yang keempat, au muta'allimun, orang belajar agama, pun tak tercela juga. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi siapa yang terlibat dengan belajar ilmu Quran, belajar Iqra' ke, belajar tajwid ke, semua dia termasuk dalam rahmatan tadi. Jadi Quran ni rahmat. Jadi siapa yang banyak hidup dia dengan Quran dalam seharian dia dah dapat rahmat lebih. Rahmat lebih itulah bantu dia untuk buat solat sunat-sunat lebih pada orang. Rahmat lebih itulah untuk buat dia rajin puasa sunat lebih pada orang. Rahmat tu yang besar, yang mahal. Dia macam mana dapat rahmat lebih? Banyakkan masa dengan Al-Quran. Baik, awal atas dia dah beritahu. Allah sebut wahai manusia awal-awal, tapi last sekali mukminin. Kerana apa? Orang mukmin sahaja yang akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Selain nama-nama yang kita sebut tadi, ada lagi nama-nama lain bagi Al-Quran. Antaranya Nur. Allah panggil Quran tu Nur. Surah apa ya? An-Nisa. Tolong baca dia Puan Zanaria, tolong baca surah An-Nisa boleh? 10 Boleh Ustaz. 105. 105. Saya cari tak. Sorry ya. 105 ayat yang ke 174. Boleh Puan 174? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, 174 Ustaz. Ya. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhanmu, dan kami telah turunkan kepadamu yakni Al-Quran sebagai nur yang nyata. Okey, terima kasih Puan. Nur. Kami telah turunkan kepada kamu Al-Quran sebagai nur. Terjemah Quran, tapi dalam ayat mana ada lafaz Quran Puan? Kenapa? Quran tu nama dia nur. Cahaya yang terang benderang dalam ayat Quran. Jadi Quran nama dia nur. Nur inilah yang bantu kita ketika kita ke dalam kegelapan. Nur inilah yang bantu kita. Itu antara yang lain lah. Nak cerita pasal nur ni mungkin panjang lagi. Kalau kita tak ada nur, tak ada cahaya, walaupun jalan tu kita biasa lalui, kita mungkin terpijak paku, terpijak kaca, sebab jalan kita dah tahu dah. Dah biasa lalu jalan tu. Dah 20 tahun lalu jalan tu. Malam tu lampu jalan tak ada, lampu kereta, lampu motor rosak, lampu picit rosak. Bulan pun tak terang. Kita jalan-jalan pok terpijak kaca, jalan-jalan pok terpijak batu, tersepak duri. Walau jalan tu jalan biasa kita lalu, tapi oleh kerana tidak ada cahaya, maka kita mungkin akan terdedah pada bahaya-bahaya kecil kita tak nampak. Macam tu juga orang yang jauh pada Quran, maka dia seolah-olah orang yang tahu jalan tapi berada dalam situasi gelap. Selain nama-nama Nur, Quran juga dipanggil sebagai Ruh. Tolong buka dia, tolong baca dia Puan Norazilah, tolong baca Puan Norazilah. Surah Syura ayat 52. Surah Asy-Syura ayat 52. Quran Allah panggil Ruh. Kenapa Quran Allah panggil Ruh? Page 489 ayat atas sekali. Tuan Safi tolong buka. Kalau tengok ayat mana ada lafaz Quran, tapi Ruh tu dia terjemahkan Quran. Berapa Ustaz? Ayat 52. Page 489. Sorry. 489 ayat 52 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad Ruh, yakni Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Okey, terima kasih Puan Norazula. Dalam ayat dia mana ada lafaz Quran? Yang ada ruhan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Quran tu ruh. Kenapa kau dipanggil ruh? Sebab Quran boleh hidupkan hati yang mati.
Sebagaimana Nabi Isa dalam muka surat 105 tadi, nantilah ada masa kita buka. Sebagaimana Nabi Isa dia panggil roh sebab boleh hidupkan orang mati, Quran juga dia panggil roh sebab boleh hidupkan hati yang mati. Okey, satu ayat lagi boleh? Satu ayat lagi lah sebab minggu depan dah cerita lain dah tak sedap dah. Jadi kita alang-alang kita dah ada sedap ayat ni, kita teruskan sikit lagi boleh? Kul katakanlah semua ayat baru, ayat 58. Ni penting juga ayat ni. Jadi dua ayat ni sebenarnya orang yang terlibat dengan Quran dia kena rasa gembira sangat dengan dua ayat ni. Kul katakanlah bi dengan fadlillah kurniaan Allah, fadlillah kurniaan Allah, wa dan bi dengan rahmatihi, okey, fa maka bi dengan zalika demikian itu, fa maka liyafrahu hendaklah mereka rasa gembira, liyafrahu hendaklah mereka rasa gembira. Orang nama Farah ni dah huruf dia Faraha. They should rejoice. Shampoo rejoice. Hendaklah mereka rasa gembira. Huwa ianya, terjemah huwa ianya. Ianya itu refer pada fadlillah dan rahmatillah tadi. Huwa ianya khairun lebih baik. Kat sini kat skrin kurnia Allah dan rahmat Allah tu lebih baik mimma daripada apa yang yajma'un mereka kumpulkan, yajma'un mereka kumpulkan. Tolong terjemahkan dia Tuan Haji Syahril ayat 58 ayat terakhir kita. Penerangan dia mungkin panjang sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah dengan kurniaan Allah dan dengan rahmat, maka dengan demikian itu, maka hendaklah mereka rasa gembira. Ianya lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Tuan Haji Syahril, maaf, dekat terjemahan ada tak diterangkan apa makna rahmat Allah, apa makna kurniaan Allah, ada tak Tuan Haji Syahril? Terjemahan saya ada diterangkan apa makna rahmat Allah, apa makna kurniaan Allah, ada dalam terjemahan saya. Tuan Haji Syahril punya ada? Tak ada, Ustaz. Dia tak ada ni. Okey, bagi ni je. Okey, tak apa. Saya punya terjemah, mungkin di kalangan tuan-tuan mungkin ada. Saya punya terjemah, tengok ayat bahasa Inggeris saya punya. Say, in the bounty of Allah and His mercy, dalam bracket, Islam and the Quran. Therein, let them rejoice. That is better than what they, macam mana nak sebut ni? AMASS. Apa dia? Bahasa Inggeris bunyi dia AMASS. Amas. Apa orang panggil tuan-tuan dan puan-puan? AMASS. Amas tu kumpul Puan Maisarah, betul kumpulkan kan? Amas. Sebutan tu saya tahu lah tapi tak sure maksud dia. Kumpul lah tu. Amas tu kumpul lah kot. Mungkin bahasa masalah lama ke. Yajma'un tu amas lah. Dekat luar amas. Kat dalam gather. Gather tu kumpul lah. All well. Okay? Baik, tak apa. Jadi terjemah saya ada. Dalam tafsir Jalalain, karangan Imam Jalaluddin As-Sayuti, maksud rahmat Allah adalah Quran. Kurniaan Allah, Islam Nabi Muhammad. Kurniaan Allah tu, Islam dan Nabi Muhammad, rahmat Allah Quran. Jadi macam mana terjemah ayat ni, nak suruh kita rasa gembira malam ni tidur dengan senyum. Semua tidur dengan senyum malam ni. Allah kata, wahai Muhammad, cakap pada sahabat-sahabat kamu yang Islam tu, dengan kurniaan Allah, iaitu dengan nikmat Islam, dengan nikmat Nabi Muhammad, dan dengan rahmat Allah, iaitu Al-Quran ni. Tadi kan ayat belum ni, kita lalu Quran tu rahmat kan? Ayat 57 tadi, Quran tu mau'izah, syifa, hudan, rahmat. Jadi rahmat tu Quran. Imam Jalaluddin As-Sayuti kata Quran. Jadi, wahai orang Islam, dengan kurniaan Allah, Nabi dan Islam, dengan rahmat Allah itu Al-Quran, mereka kena rasa gembira. Sebagaimana orang gembira dapat beli rumah baru, dapat kereta baru, dapat kahwin. Baru ke tak kisahlah, first time kahwin, dapat rumah baru, dapat baju baru. Baru dapat gaji, duit banyak, beli telefon baru, beli pakaian baru. Gembira tak? Gembira. Biasanya dapat beli kereta baru, rumah baru, dia punya gembira dia lain macam lah. Berbeza dengan baju baru, kasut baru. Seronok juga. Seronok tak? Seronok. Tapi Allah nak suruh orang Islam tahu nilai Quran, hadirkan dalam hati betapa bernilainya Quran. Allah kata orang Islam kena lagi gembira.
Jadi sebagaimana kita gembira dapat beli rumah baru, cash ke loan ke tak kisah, senyum je. Buat doa selamat. 3 hari berturut-turut panggil budak tahfiz, panggil orang surau, panggil anak yatim makan rumah dia. Sempena masuk rumah baru, bank bagi loan beli rumah baru. Ataupun dapat beli cash rumah baru. Gembira tak? Gembira lah. Seronok tak? Seronok. Senyum, memanjang. Macam itulah juga orang Islam kena rasa gembira dengan Quran ni. Sama ada dia Allah pilih jadi orang hafal Quran ke, sama ada dia Allah pilih jadi orang yang sibukkan diri dengan Quran. Apalah, orang tu duit banyak, dalam bank banyak, kereta banyak, bercuti semua, kelas tak ada semua, bercuti contohlah Tapi syukur pada Allah, Allah sibukkan dengan Quran. Kerana apa? Quran ni Allah kata lebih baik berbanding dunia yang mereka kumpulkan. Yang jemaah tu, orang putih terima, better than what they gather, all well. Orang kafir kumpul, orang kafir ke orang Islam yang tak terlibat dengan Quran ke, dia kumpul macam-macam harta. Dia umur 30, dah ada 3 biji rumah. 1 dia duduk, 2 dia buat sewa. Kita umur 49 dah contoh. Sebiji rumah tak boleh beli lagi. Tak apa. Bukan masalah besar bagi saya. Bukan masalah yang saya kena risau sampai tak tidur malam. Aku ni 49 tak boleh beli rumah lagi. Bukan masalah besar. Itu bukan masalah besar. Tuan-tuan, saya pernah jumpa orang lagi masalah pada itu. Saya pernah jumpa orang yang lagi masalah. Kita tak boleh beli rumah, rasa macam satu kegagalan dalam hidup. Rasa macam ketinggalan dalam hidup. Tak, ada orang lagi masalah besar pada itu. Saya pernah jumpa. Tapi Masya Allah. Apa ayat dia? Asalkan anak saya amal agama dah cukup. Insya Allah. Terkesan gitu. Orang tu, dia ayah dia dengan mak dia datang daripada Indonesia sampai sini. Ayah dengan mak dia dapat PR. Anak-anak dia semua tak dapat PR. Jadi dia duduk kat Malaysia ni dalam keadaan tak ada IC. Walaupun mak ayah dia dapat PR, dia tak dapat PR. Tak apalah. Jadi hidup dengan tak ada IC kat Malaysia ni, tak susah ke? Nak pergi mana-mana, IC tak ada, lesen tak ada. Apa dia kata? Tak apa Ustaz, boleh hidup mana-mana pun. Yang penting anak amal agama, isteri amal agama, mati selamat azab Allah. Uish. Hebat ni. Hebat ni. Bukan kita kagum sebab dia tak ada permit tu, bukan. Gaya berfikir tu. Bila tu nak beli motor macam mana? Motor beli cash, kereta ada duit beli cash. Cash motor, kereta sekian, motor sekian, boleh dapat bawah 10,000 beli cash. Rumah susah sikit lah Ustaz, tak apa lah, sewa sampai mati pun tak apa. Yang penting anak bini dapat amal agama, dapat selamat azab Allah ke akhirat. Duduk mana-mana pun, kalau mati tak selamat akhirat, rugi juga. Ish, bagus lah. Kita risau tak boleh beli rumah lagi ni. Rumah tak beli lagi ni. Duit tak cukup nak beli rumah. Buat loan pun bank tak nak bagi pinjam duit. Macam mana ni? Risau tak? Ya, tak salah risau. Tapi sepatutnya orang yang Allah bagi dia ilmu Al-Quran, orang yang Allah sibukkan dengan Quran, dia kena senyum panjang. Awak ni umur 40, rumah tak beli lagi, tanah tak ada lagi. Tak apa. Bukan masalah bagi saya. Allah bagi saya Quran. Apa masalah? Rumah awak 4 biji, 5 biji, boleh awak masuk kubur, boleh bantu awak dalam kubur. Bukan nak belagak sombong, bukan maksud saya. Ni bukan nak belagak sombong. Oh, Ustaz tak ada apa-apa dia belagak sombong. Tak. Kita nak pujuk diri kita. Kenapa aku nak dengki dengan duniawi orang lain ada, sedangkan Allah bagi aku Quran? Ni hadis. Saya share hadis ni, bahasa Arab tak sempat nak cari terjemah dia. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Man utiyal Quran. Siapa yang Allah bagi dia ilmu Al-Quran, fara'a anna ahadan utiya minad dunya afdala mimma utiya, lalu dia memandang seseorang yang Allah bagi duniawi lagi bagus pada dia. Dia Allah bagi ilmu Quran, Allah bagi hafal Quran, tapi dia memandang, dia ada kereta banyak, Ferrari, Porsche, apa semua kereta semua ada rumah dia. Rumah dia banglo besar-besar, 3 biji pula tu. Dia pandang orang yang ada duniawi lagi bagus pada dia, lagi untung pada dia, maka Nabi kata apa? Faqad saghara aziman wa azzama saghiran. Dia telah mengecilkan benda yang besar dan telah membesarkan benda yang kecil. Ini untuk ustaz-ustaz lah ni Allah bagi dia alfa Quran, Allah bagi ilmu Quran, tapi dia rasa jadi orang lain lagi untung. Jadi businessman macam tu lagi untung. Duit banyak, duit berkepuk-kepuk. Orang semua kenal. Okey, sekali pergi berjalan, habis beribu-ribu tu biasa. Kita balik kampung habis 300-400 menengung balik kampung. Balik kampung boleh banyak sebulan sekali, tak ada lebih. Tekak duit habis banyak. Contoh. Tak apa. Allah bagi aku Quran, lagi jauh, beruntung lagi jauh.
baik berbanding apa yang mereka kumpulkan. Ini untuk pujuk hati kita tau. Jelas lah, saya cakap macam tu sebab nak pujuk hati saya. Jangan pula lepas ni kita yang tak ada duit ni pergi ke orang kaya. Awak kaya, saya tak jealous pun. Saya ada Quran. Janganlah cakap macam tu pula. Biarlah dia rezeki dia tu. Kalau cakap macam tu nampak sangat kita dengki dengan dia. Tak, ni nak pujuk hati kita. Kita kadang-kadang rasa, seronoklah jadi macam dia, duit banyak, boleh cuti seumur. Duit banyak 3 tahun tukar kereta. 3 tahun tukar kereta. Kereta 5 tahun mesti tukar. Dia tanya dia kenapa? Dalam warranty dia saya pakai. Dia warranty tu saya jual. Oh, hebat. Kita sekali beli ni nak pakai 20 tahun sebab takut akan datang nak beli kereta, takut bank tak bagi pinjam duit tau. Tapi dia relax je. Contoh. Tak apa. Cakap pada diri kita, itu bukan benda yang aku nak kejar. Allah bagi aku ilmu Quran, Allah pilih kita untuk sibuk dengan Quran, tu lagi untuk. Berbanding dengan dunia biar orang lain dapat. Satu hari, last. Sorry, ambil masa lebih. Last. Satu hari, kat Madinah, masa tu sahabat-sahabat ramai yang baru hijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi, kebanyakan mereka tak banyak harta lah. Mereka tengok ada 7 kafilah dagangan. Ada 7 kafilah dagangan yang datang berniaga ke Madinah. 7 kafilah ni bawa barang-barang perniagaan yang hebat-hebat lah. Bawa permaidani, kain sutera, bawa bekas-bekas perkakas yang mahal-mahal. Jadi sahabat-sahabat manusia macam kita juga. Tengok terkesan tak? Terkesan lah. Macam ustaz-ustaz tengok kereta besar terkesan, motor besar terkesan. Tengok rumah besar terkesan. Ya, semua manusia akan terkesan. Tak kisah dia ustaz macam mana pun, dia pun terkesan dengan duniawi juga. Jadi sahabat-sahabat dia tengok duniawi yang dibawa oleh 7 kafilah dagangan tadi. Sahabat-sahabat kata apa tahu? Sahabat kata, "Lau kanat hadhil amwalu lana." Kalaulah kita ada harta tu, sahabat katalah, kalaulah harta tu yang 7 kafilah dagangan tu bawa tu kita punya. Sahabat kata, la taqarrabnaha ila Allah, la taqarrabna biha ila Allah. Kami akan jadikan harta tu untuk kita akan jadikan harta tu untuk kita lagi hampir dengan Allah. Sedekah sana, infak sana, sedekah sini. Itu satu. Kemudian wa anfaqnaha fi sabilillah, dan kita akan belanja sebanyak mungkin untuk jalan Allah. Maknanya apa? Sahabat tengok dunia terkesan dan dia terus niat, dia terus ada azam dalam diri dia, kalau dapat nak belanja untuk agama. Bagus ke tak bagus? Bagus lah. Bagus tak? Bagus. Kita kalau dapat nak pergi melancong dulu, nak pergi jalan-jalan dulu, tak apalah, tak harap pun. Sahabat tu niat mereka. Tapi poin dari situ, mereka terkesan tak dengan dunia tu? Terkesan ke tak? Tuan-tuan cuba jawab. Terkesan ke tak dengan duniawi tu? Tuan-tuan, terkesan ke tak? Tak. Dia mula-mula dia terkesan. Mula-mula terkesan. Betul jadi tak. Dia nampak tu betul. Tapi dalam masa sama kan dia tadi cakap dia nak infak, nak apa kan. Dia bukan mula-mula terkesan. Memang terkesan pula. Senang cerita. Memang terkesan. Memang terkesan. Nampak. Ya, memang terkesan pun. Semua kita terkesan. Dalam Al-Quran 2 kali Allah sebutkan sahabat, kamu nak dunia. 2 kali Allah sebut. Sahabat tu bukannya orang kafir lain. Kamu nak dunia. 2 kali Allah sebut. Dalam surah Uhud ada satu, dalam surah Anfal ada satu. Allah cakap kat sahabat, kamu nak dunia. Tapi Allah bukan mereka lah. Jadi terkesan dengan duniawi itu normal, tak salah pun. Kita tengok kereta besar terkesan, tengok rumah besar terkesan, haram ke tak haram? Tak haram. Tak berdosa pun dengan sebab terkesan dalam hati. Dia yang berdosanya bila tindakan tu, sanggup ambil duit dengan cara yang haram, sanggup tipu orang, jual beli menipu sebab dia nak kejar dunia yang dia nak. Tu yang haram. Sekarang terkesan dalam hati tak haram pun. Jadi sahabat, bila tengok duniawi yang hebat tu, terkesan dalam hati, Allah turunkan ayat. Inilah sorry ambil masa lebih. Puan Asma tolong baca muka surat 264 boleh? 264, ayat 44-45. 2 ayat ni. Jadi ayat kita sekarang, surah Yunus, ayat yang ke-57-58 dengan ni, 2 ayat ni. Ayat page 264, ayat berapa tadi? Sorry, bukan 264, 266, maafkan saya, 266 ayat 87 dengan 88. Ni, orang yang belajar Quran kena rasa untung sangat. Tolong terjemahkan ni, Puan Asma. Masa lebih sikit, maafkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang
dan Al-Quran yang agung. Jangan sesekali engkau, yakni Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir, dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Terima kasih Puan Asma. Bila sahabat-sahabat terkesan tengok 7 kontena tadi lah kita kata, 7 kafilah dagangan yang bawa barang-barang berharga mewah tadi, terkesan dalam hati, kita pun sama jugalah. Bukan sahabat-sahabat, ustaz pun sama juga. Tengok orang naik BMW terkesan, tengok orang naik Belfire terkesan, bila lah aku nak beli sebiji. Anak-anak makin ramai. Kita tak besar-besar, contoh. Terkesan normal lah. Semua orang akan terkesan. Bila lah aku nak ada rumah sendiri, bila nak ada rumah besar sikit, rumah sekarang kecil. Kalau tetamu datang, aku kena tidur kat luar. Bilik tidur kena bagi mak ayah tidur. Contoh. Normal lah, terkesan dalam hati. Tapi Allah nak sedarkan para sahabat, Allah turunkan ayat ni. Kamu kenapa nak terkesan dengan 7 kafilah dagangan itu? Aku bagi kamu 7 ayat yang berulang-ulang. Jauh lebih bernilai pada 7 kafilah dagangan tu. Ayat apa? 7 ayat berulang ni? Fatihah. Fatihah kita baca semua. Dalam solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tadi. Macam tak ada apa pun sebab dah baca semua kan. Tapi Allah nak beritahu 7 ayat yang berulang-ulang Allah bagi pada kita tu jauh lebih bernilai, jauh lebih berharga, jauh lebih mahal, jauh lebih tinggi nilainya berbanding harta-harta yang kamu terkesan tu. Sebab tu ayat 88 Allah kata, jangan kamu halakan pandangan matamu kepada nikmat duniawi Allah bagi pada mereka. Bukan tak boleh tengok, boleh tengoklah. Tapi jangan sampai terkesan dalam hati sampai kamu rasa dia lagi untung pada kamu. Sedangkan kamu yang Allah bagi Al-Quran, orang Islam yang Allah bagi Quran ni jauh lebih beruntung pada orang kafir yang Allah bagi harta. Jadi kalau ada orang Islam yang dia dengki pada orang kafir banyak harta, dalam masa sama dia tak sedar dia Allah bagi Quran jauh lagi berharga, dia telah membesarkan benda yang kecil dan mengecilkan benda yang besar. Oleh kerana tidak ada rasa besar Quran, itulah ramai orang Islam hari ini tak kisah pun tak pandai baca Quran. Tak pernah terdetik pun dalam hati nak tahu apa yang Allah sampaikan dalam Quran. Kenapa Allah kata Quran ni besar sangat sampai Allah tak bagi sahabat-sahabat rasa duniawi lagi besar pada Quran. Jadi kita Alhamdulillah lah. Walaupun kita mungkin masuk seminggu sekali, kadang-kadang ada urusan tak dapat masuk. Syukur pada Allah. Bukan saya nak kata tuan-tuan seminggu sekali. Saya yakin insyaAllah kebanyakan tuan-tuan ada masuk kelas lain-lain. Bila Allah bagi kita taufik untuk belajar Quran, walaupun seminggu sekali, seminggu 2 kali, tak kisah. Mudah-mudahan rasa besar Quran tu ada dalam diri kita. Okey, minta maaf banyak ambil masa lebih pada tuan-tuan dan puan-puan. Minggu depan kita kelas macam biasa. Minggu depan insya-Allah ada macam biasa. Minggu satu lagi tu kita cuti insya-Allah. Minggu depan ada macam biasa. Minggu satu lagi tu kita cuti insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an ya zal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.